Awak Kopitiam minggu ini. Sukan Olimpik sudah bermula. Jom kita berikan sokongan dan semangat kepada kontijen negara. Dan sekarang ini kita nak sambung pasal Olimpik. Yes, masih lagi Olimpik. Kita bersama dengan MSN, tapi untuk atlet kita punya perkembangan, makanan, prestasi, stamina, apa benda semua adalah dipantau oleh ISN, Institut Sukan Negara. Jadi kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ISN, iaitu Encik Ahmad Faizal Mat Ramli. Assalamualaikum, Encik Faizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua. Baik, alhamdulillah. Encik Faizal, di mana tu? Saya kat rumah. Kat rumah lah. Semas tu kacap gaya lelaki maskulin jejaka idaman ni. Okey, sebelum kita borak lagi panjang dan dengar pujian daripada Zack ni, kita nak tanya dulu pasal peranan ISN. Mungkin mereka di luar sana nak tahu apa sebenarnya yang Institut Sukan Negara buat untuk atlet-atlet kita ni, Encik Faizal. Kalau dalam ekosistem sukan negara, terutama sukan prestasi tinggi ni kan, ISN memang dikenali dengan ringkas ni kita ada 3 core business lah. Yang pertamanya perkhidmatan sains sukan, keduanya perubatan sukan, dan ketiganya teknologi sukan. Jadi ketiga-tiga elemen ni memang digabungkan dalam membantu atlet di pelbagai peringkat untuk mengurus prestasi mereka. Dan untuk Olimpik ni, saya boleh katakan ISN ni merupakan the team behind the team lah. Merupakan pasukan di belakang pasukan itu sendiri. Para personel kami, sama ada personel sains sukan, perubatan sukan, teknologi sukan, mereka ni bekerja belakang tabir. Mereka ni unsung heroes and heroines. Mereka bekerjasama dengan rapat dengan atlet, dengan jurulatih dalam proses-proses dan program latihan mereka yang lebih awal lagi. Umpamanya dalam kita menghadapi Olimpik Tokyo ini, walaupun ditangguhkan, tetapi proses program latihan yang berlaku, periodisasi yang dibuat kan, dia berlaku 3-4 tahun lepas lagi dah bermula. Jadi proses setiap inci latihan mereka itu sama ada spesifik untuk sukan tersebut ataupun berkait kepada aspek-aspek sains sukan tadi, sama ada pemakanan, kekuatan mereka, aspek psikologi mereka, aspek fisiologi mereka. Baik, faham. Saya Faizal. Aspek biomekanik, semua itu berkaitan dengan bagaimana kita develop atlet prestasi tinggi ini untuk bersedia untuk temasya-temasya tertentu. Saya suka bila Cik Faizal sentuhkan berkenaan belakang tabir, proses, lepas tu develop dan sebagainya. Kita nak tanya dekat sini, pihak ISN berapa ramai sebenarnya tenaga kerja yang dihantar ke Tokyo bagi membantu atlet dekat Tokyo tu? Dan apakah tugas-tugas mereka ni, Cik Faizal? Kalau spesifik di Tokyo, kita hantar 14 orang personel perubatan dan sains sukan yang akan memberi perkhidmatan yang lebih rapat dengan atlet lah. Dan mereka ini seperti mana temasya-temasya yang biasa kita pergi, mereka ini akan memberi perkhidmatan yang utamanya lebih kepada recovery dan juga pemulihan antara perlawanan. Kerana kita tahu atlet yang akan bermain, akan menyertai perlawanan ini, mereka perlu dapatkan perkhidmatan pemulihan, recovery, rehat yang mencukupi. Kerana mereka akan main daripada perlawanan ke perlawanan kan. Betul. Game to game. Jadi kita perlu ada personel yang membantu mereka untuk buat modaliti tu, recovery modalities, berikan nasihat-nasihat tertentu, dan sekiranya ada mengalami cederaan semasa perlawanan tu, kita kena bantu mereka untuk pulih dengan cepat. Faham? Untuk perlawanan seterusnya. Jadi itu antara peranan kita. Tapi ada juga pasukan yang terdiri daripada pakar sains sukan kita yang spesifik yang akan bantu atlet untuk sukan-sukan tertentu. Contoh untuk pasukan track cycling kita. Kita ada beberapa personel sains sukan yang terlibat untuk go into the details lebih lagi. Kerana umpamanya pada personel ISN yang dah berada dalam pasukan track cycling tu, dia akan membantu our track cyclist untuk tengok the details tu, kat mana pelarasan ataupun nitty-gritty things yang perlu diberi perhatian sebelum mereka masuk ke gelanggang kan. Jadi attention to details ni perlu dibuat semasa, dan adjustment tu boleh dibuat semasa sebelum perlawanan tu bermula ataupun race tu bermula. Jadi inilah antara peranan kita. Maknanya details lah kan. Attention to details tu penting. Saya rasa itulah aspek
scientific dan juga West Point Mid Science itu berlaku. The sciences behind the performance of athletes tu semua dilihat dan diurus oleh ISN. Dan termasuklah makanan Cik Faizal. Ya, makanan juga termasuk pastinya elemen penting, sangat penting dalam aspek performance dan nutrisi itu sendiri. Dan kalau kita perasan tu hari, ISN ada launch satu produk kita panggil Nutrimas. Boleh saya tunjuk kat sini. Makanan ready to eat. Ready to eat. Ready to eat. Yang pertama kalinya kita hasilkan khas untuk edisi Olimpik dan Paralimpik ini. Dan kalau kita baca sebelum ni, yang kali terakhir masa kita pergi Philippines SEA Games, kan kita ada masalah makanan Malaysia, kita hadapi akses kepada makanan halal itu susah, kan. Jadi kita dapati ini memberi peluang kepada ISN sendiri untuk bekerjasama dengan sektor swasta untuk hasilkan makanan cita rasa Malaysia ready to eat yang berteknologi tinggi yang boleh kita bawa ke mana-mana selepas ini untuk pertandingan-pertandingan selain daripada Olimpik juga. Yang sudah tentunya berkhasiat lah. Ya, berkhasiat. Even dia punya menu dan juga kandungan itu pun kami beri nasihat kepada pengeluar kita untuk pastikan ianya berteraskan atlet, keperluan atlet. Faham. Umpamanya kita lebihkan protein, kita kurangkan karbohidrat, kita pastikan cara dia dimasak itu adalah sihat. Maknanya details macam yang Encik Faizal cakap tadi lah. Kita kena jaga A to Z untuk atlet-atlet negara kita ni. Betul. So, A to Z. Ni last lah ni Encik Faizal kita nak tanya. Kalau untuk atlet-atlet yang pergi ke Tokyo ni, daripada 1 sampai ke 100% stamina dan juga performance mereka macam mana? So, untuk atlet kita yang akan pergi ke Tokyo ini, pastinya hasrat ISN sendiri dan saya rasa hasrat kontingen kita sama ada pihak MSN ataupun OCM adalah untuk pastikan atlet kita berada di peak performance. Itu keyword dia, peak performance semasa Olimpik Tokyo. Dan berdasarkan pengamatan kita, penilaian kita terhadap atlet kita, memang mereka ni berada di tahap yang terbaik untuk bertanding. Dan kita dapat lihat semalam pun bila kedua-dua pemanah kita bertanding, ada yang set up personal best, and then kita dapat lihat konsistensi itu berlaku. Seperti mana yang kita simulasikan semasa latihan, pertandingan simulasi dan sebagainya. Dan inilah hasrat kita, kerana kita tahu secara realistiknya tidak semua atlet yang pergi itu adalah medal contender. Mereka mempunyai KPI masing-masing, objektif masing-masing, sama ada to set dia punya personal best ataupun to set national record, dan ada juga yang akan go for podium. So, masing-masing ada objektif mereka masing-masing. Alright. Baik. Peranan kami di ISN pastikan mereka dapat mencapai objektif tersebut. Amin. Bila kita dengar Encik Faizal cakap ni je, kita dah tahu dah plan yang dilakukan untuk atlet-atlet kita ni semua memang lengkap dan juga memang sangat-sangat detail. Terima kasih banyak-banyak Encik Faizal sebab sudi bersama kami di Borak Kopitiam bagi tahu dekat penonton-penonton apa peranan ISN. Yes. Terima kasih Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okey. Itulah dia kan. Baru kita tahu sebenarnya ISN ni untuk apa, MSN tadi untuk apa. Nampak itu adalah dua badan yang berbeza yang untuk atlet kita.